Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amalia binti Ahmad Yazid. Kemudian kami akan membentangkan tentang tajuk peranan media massa dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Jadi, saya akan membentangkan serba sedikit pengenalan tentang media massa. Apa itu media massa? Media massa merupakan salah satu media yang membantu menyalurkan maklumat terkini kepada pengguna. Contoh media massa yang sedia ada ialah media elektronik dan media cetak. Radio hanya dalam bentuk audio. Manakala televisyen merupakan contoh media elektronik yang menyalurkan maklumat dalam bentuk audio dan visual. Televisyen merupakan cara paling berkesan kerana dapat memberi ingatan yang lebih dalam masyarakat. Manakala surat khabar dan majalah adalah contoh media cetakan yang berbentuk tulisan dan gambar. Secara dasarnya, peranan surat khabar dapat membantu menyiarkan isu semasa yang berlaku dalam setiap etnik, dan ia juga dapat menyediakan saluran yang betul untuk masyarakat menyalurkan pendapat dan pandangan dalam setiap etnik yang ada di Malaysia. Manakala peranan televisyen dapat memberi pengetahuan tentang berita terkini berkenaan isu komuniti masyarakat di Malaysia dan juga di luar negara dengan lebih jelas, kerana boleh dilihat sendiri oleh mata kasar masyarakat di Malaysia melalui rakaman yang disiarkan di siaran televisyen. Manakala peranan televisyen juga dapat membantu rakyat memahami dengan lebih mendalam budaya etnik yang sedia ada di Malaysia seperti adat resam yang berlaku dalam setiap etnik di Malaysia. Ialah peranan internet dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Internet ialah sejenis bentuk telekomunikasi berbentuk rangkaian informasi dari seluruh dunia. Internet dapat membantu mencari maklumat tentang setiap kaum yang berada di Malaysia. Dan internet juga dapat membuat golongan belia terutamanya lebih mudah faham tentang kaum etnik yang berada di Malaysia melalui pelbagai aktiviti yang dianjurkan oleh setiap kaum di Malaysia melalui laman sesawang seperti Facebook, Instagram dan juga Twitter. Manakala peranan radio dalam hubungan etnik di Malaysia ialah ia menjadi sejenis peralatan untuk mendapatkan maklumat seperti isu semasa, hiburan, kesesakan lalu lintas melalui audio suara juruhebah di siaran radio. Melalui peranan radio, lagu yang mempunyai kaitan dengan hubungan etnik adalah salah satu cara berkesan untuk memberi pencerahan tentang kepentingan dan kebaikan jalinan hubungan yang mesra antara etnik di Malaysia. Ialah peranan iklan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Peranan iklan ialah mempamerkan gambar setiap etnik di negara kita dengan menggunakan warna yang menarik dan cantik. Melalui iklan, ia dapat mewujudkan dan membuka mata masyarakat tentang kewujudan etnik-etnik yang pelbagai di Malaysia seperti keunikan etnik Kadazan Dusun, Bajau, Bugis, Baba dan Nyonya. Dan melalui iklan juga ia dapat membantu memupuk semangat kekitaan antara etnik di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najiha binti Abdul Kamal. Hari ini saya akan menerangkan tentang jenis-jenis informasi. Terdapat 4 jenis informasi yang diberikan oleh media massa, iaitu objektif, subjektif, primer dan sekunder. Objektif adalah informasi berdasarkan fakta dan data tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan peribadi, contohnya berita. Subjektif pula adalah informasi yang bersifat terbuka dan juga berdasarkan pendapat sendiri, contohnya iklan. Primer adalah informasi asal dari seseorang yang mengalaminya tanpa diolah, dianalisis atau disunting, contohnya buku harian. Manakala sekunder pula adalah informasi yang ditafsir atau diulas dari sumber primer, contohnya biografi dan juga majalah. Assalamualaikum. Nama saya Nur Adlina binti Al-Hari.
Dalam konteks hubungan antara etnik di Malaysia, media massa memegang peranan sebagai pemakan perpaduan. Di Malaysia, kita mengetahui ianya terdiri daripada pelbagai lapisan etnik. 3 etnik majoriti yang terdapat di Malaysia ialah etnik Melayu, Cina dan India. Etnik-etnik minoriti lain termasuklah etnik Baba dan Nyonya di Melaka, Melayu Peranakan di Pulau Pinang, Portugis di Melaka, Minangkabau di Negeri Sembilan, etnik orang asli, etnik Iban dan Dayak di Sarawak, etnik Kadazan Dusun dan Murut di Sabah serta banyak lagi. Di Malaysia, hubungan etnik sering dikaitkan dengan perpaduan agama. Hal ini merujuk kepada agama majoriti yang dianuti oleh sesebuah etnik tersebut yang berkait rapat dengan kepercayaan agama masing-masing. Contohnya, etnik Melayu majoritinya beragama Islam menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri. Etnik India majoritinya beragama Hindu menyambut perayaan Hari Deepavali. Etnik Cina majoritinya beragama Buddha menyambut Tahun Baru Cina dan etnik Dayak menyambut Hari Gawain. Apabila tiba hari perayaan besar di Malaysia seperti Hari Raya Aidilfitri, Hari Deepavali, Tahun Baru Cina dan Hari Natal, kita dapat melihat pemimpin-pemimpin negara sering mengadakan tradisi rumah terbuka di kediaman mereka. Maklumat mengenai rumah terbuka tersebut seperti bilakah ini diadakan, di manakah ini diadakan telah diwara-warakan melalui media massa seperti televisyen dan radio kepada rakyat. Melalui rumah terbuka tersebut, kita dapat melihat rakyat yang berbilang etnik bersama-sama datang meraihkan perayaan tersebut tanpa mengenal erti perbezaan antara satu sama lain. Setiap etnik di Malaysia mempunyai perbezaan daripada segi adat resam, pantang larang, makanan tradisi, cara hidup serta bahasa. Di sini, media massa menjadi penghubung komunikasi untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Media massa bertanggungjawab untuk menyampaikan maklumat-maklumat tersebut dengan betul. Apabila maklumat mengenai sesebuah etnik disampaikan dengan betul, masyarakat maupun rakyat dapat lebih mengenali, memahami dan menghormati etnik yang lain. Oleh itu, perpaduan antara etnik dapat dipupuk. Melalui media-media massa seperti televisyen, pelbagai program kebudayaan mengenai etnik yang dipaparkan. Di internet, maklumat mengenai etnik mudah dicari. Di samping itu, melalui buku-buku etnik yang diterbitkan, ianya memperincikan lagi mengenai sesebuah etnik tersebut. Media juga berperanan dalam mengubah perspektif masyarakat ke arah lebih positif. Dari informasi yang diberikan juga dapat membuat masyarakat mengetahui tentang kejadian yang berlaku di sekeliling mereka. Sebagai contoh, berita dapat disampaikan melalui televisyen, radio dan akhbar. Berita yang dipertontonkan kepada khalayak ramai adalah dari pengumpulan fakta-fakta yang sahih sebelum ditayangkan kepada umum. Selain itu, berita juga memberikan isu semasa supaya masyarakat dapat mengetahui hal-hal yang berlaku di sekeliling mereka. Oleh itu, dalam usaha untuk mengubah perspektif masyarakat terhadap etnik-etnik di Malaysia, stesen penyiaran tempatan boleh menyiarkan program yang berunsur perpaduan dan mempunyai pelakon yang berbilang bangsa. Siaran program sudah pasti dapat menerapkan nilai perpaduan dalam jiwa masyarakat secara beransur-ansur, terutamanya jika unsur hiburan turut diselitkan dalam program tersebut. Sebagai contoh, antara usaha Astro dalam memperkenalkan etnik di Sabah dan Sarawak adalah memasukkan saluran TV OK dan TVS, di mana saluran tersebut memperkenalkan pelbagai budaya seperti cara hidup, tarian, adat istiadat, tradisi dan lain-lain. Selain itu, lagu juga dapat menarik minat terutama golongan muda dalam mempelajari bahasa atau sesuatu etnik. Melalui lagu, penggunaan bahasa sesebuah etnik, terutama etnik di Sabah dan Sarawak, dapat mengajak masyarakat untuk mempelajari dan memahami bahasa mereka.
Maka jika kita sudah memahami dan mengenali budaya etnik lain, kita dapat menghormati penggangan dan cara hidup mereka dan kita juga dapat mengubah pandangan kita terhadap mereka. Bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, kita janganlah terburu-buru dalam menilai sesuatu perkara hanya kerana mereka berbeza dengan kita. Seterusnya ialah cabaran media massa dalam konteks kesan negatif penggunaannya terhadap hubungan etnik di Malaysia. Kesan negatif pertama ialah melalui siaran televisyen, iaitu rancangan televisyen sekarang ini tidak banyak menyiarkan rancangan-rancangan yang langsung tiada kaitan dengan hubungan etnik di Malaysia. Kebanyakan program di televisyen ialah drama dari luar, konsert dan siaran permainan peringkat dunia. Semua unsur yang dipaparkan oleh media massa lebih tertumpu dengan pengaruh barat dan hanya hiburan semata-mata. Kesannya, pengaruh barat telah meresap ke dalam minda masyarakat, terutamanya golongan belia yang mudah terikut dengan budaya luar. Dan perasaan ini mencuba itu mampu menggugat hubungan etnik serta kaum di negara kita. Dan kesan seterusnya, ia dapat mencetuskan kemelut dalam diri setiap belia tanpa mengira etnik, malah telah menyebabkan ada sesetengah pihak yang cuba untuk mencari identiti yang baru dan seterusnya terlibat dalam kegiatan Hinduism. Poin kedua ialah kesan negatif terhadap penggunaan internet. Kajian mendapati pelajar terutamanya dalam kalangan belia selalu melayari internet dan hasil cara mereka lebih tertumpu kepada hiburan semata-mata. Contoh laman sesawan yang kerap dilayari oleh masyarakat di negara kita ialah Instagram, Twitter dan Facebook. Kesan daripada melayari laman web tersebut, mereka mudah terdedah dengan berita yang tidak pasti kesahihannya. Berbagai isu yang berat berkaitan etnik mudah diakses oleh masyarakat dan ia telah mencetuskan rusuhan yang boleh menggoncangkan keamanan negara jika tidak dibendung dari awal. Walaupun pelbagai kebaikan yang kita dapat daripada media massa, walaupun begitu, terdapat pelbagai perkara negatif juga timbul apabila medium ini menjarakkan keakraban kita dengan keluarga dan masyarakat. Tidak semua perubahan itu ke arah kebaikan. Begitu juga dengan jurang dalam memupuk perpaduan di antara etnik di Malaysia. Di sebalik kemudahan informasi yang diberikan media massa, keterbukaan media ini dilihat sebagai satu kesalahan kerana terlalu lantang memberikan pendapat. Di zaman teknologi ini, fitnah juga berleluasa sehingga tidak semua informasi yang diberikan adalah benar. Sekiranya perkara yang tidak sahih atau tidak betul disebarkan kepada halayak ramai, ini akan menyebabkan salah faham dan masyarakat akan berpecah belah. Jika perkara tersebut melibatkan isu-isu sensitif seperti agama, bangsa, kerana Malaysia ini terdiri daripada negara pelbagai kaum. Selain itu, kesan daripada perbalahan antara kaum, keselamatan negara juga boleh diancam apabila rakyat melakukan rusuhan sebagai tanda ketidakpuasan mereka. Pengguna aplikasi WhatsApp dan media sosial sering menularkan perkara yang boleh mencetuskan kebencian dan rusuhan secara maya. Media sosial dijadikan gelanggang menyemai kebencian dan mewujudkan prasangka dan amarah. Tanpa disedari, pihak yang menyebarkan kandungan sensitif iaitu yang merengkumi perkauman, agama dan institusi diraja mutakhir ini semakin menjadi-jadi. Secara tidak langsung, apabila kita sudah melihat dan membaca perkongsian tersebut, tanpa usul periksa kita akan cepat menuding jari. Lagi-lagi apabila ramai yang menyokong tindakan keyboard warrior. Apakah yang dimaksudkan dengan keyboard warrior? Keyboard warrior adalah yang dikenali sebagai juara papan kekunci, adalah individu yang selalu membuat perkongsian yang agresif di internet. Mereka juga suka meluahkan kemarahan dan emosinya terhadap sesuatu isu. Contohnya, perdebatan tentang sesuatu isu yang dimuat naik di media sosial akhirnya menjadi pergaduhan para keyboard warrior yang tidak sependapat. Isu tersebut akan menjadi semakin besar apabila semakin ramai yang terlibat dalam perdebatan tersebut dan akan memecahkan perpaduan.
Kesimpulannya, media massa memainkan peranan yang sangat penting dalam hubungan antara etnik di Malaysia pada zaman yang semakin canggih ini. Media massa bertanggungjawab menyampaikan maklumat yang betul dan sahih. Di samping itu, media massa hendaklah sentiasa menyampaikan mesej-mesej yang positif kepada masyarakat. Mesej-mesej yang menjurus kepada perbalahan dan perpecahan antara etnik hendaklah dielakkan. Pihak kerajaan mahupun swasta hendaklah memperbanyakkan lagi kempen kebudayaan yang menarik melalui media massa agar rakyat dapat lebih mengenali dan memahami mengenai etnik yang lain. Sekian sahaja daripada saya dan ahli kumpulan yang lain. Terima kasih.